So tajuk risalah ni adalah ila syabab. Risalah, bila disebut risalah ni, kalau dalam konteks usrah kita ni, dalam tarbiyah kita, biasanya akan refer kepada risalah Hasan Al-Banna yang tulis Hasan Al-Banna. Mana tak bawa pula contoh bukunya. Rasanya macam kita dah mention sebelum ni, macam dia ada himpunan risalah, Majmu' Rasail. Dalam tu banyak risalah, dan salah satunya ila syabab. Ila syabab. Ataupun biasanya translation common bahasa Melayu ni jadi wahai pemuda. Walaupun kalau kita kata ila tu kepada pemuda. Kalau kita boleh berisalahnya ila syabab, kepada para pemuda. So slide ni akan cuba sedekat mungkin represent perenggan by perenggan dalam risalah itu. Risalah ni sebenarnya Al-Banna tunjukkan kepada pemuda yang menjadi audien dia. So bahasanya directly begitulah, bahasa menyeru kepada pemuda dah pada insya-Allah. So dalam risalah ni Hasan Al-Banna dimulakan dengan perkara ni, Awamil An-Najah, ataupun translation dia ni translation Indonesia, pilar-pilar kemenangan ataupun asas kemenangan lah. Pilar tak, pilar bahasa Inggeris. Kalau kita biasa dengan bahasa Indonesia ni ada word-word English yang memang dia ambil direct lah. Bahasa Melayu ada ke yang macam tu, yang ambil terus bahasa Inggeris? Sebab kita banyak ambil terus tu bahasa Arab dalam word-word yang keagamaan. Tapi bahasa Indonesia kadang-kadang interesting, ada word tu dia just tukar ejaan jadi Indonesian. Okey, pilar-pilar kemenangan atau asas-asas kemenangan. Innama tunjihul fikrah idza. So statement yang awal yang dibuat ialah sesungguhnya satu fikrah tu akan berjaya kalau ada beberapa perkara, dan Hasan Al-Banna listkan beberapa perkara. Bila kita cakap fikrah ni, any fikrah lah, any gagasan, any wawasan, dia akan berjaya kalau yang pertama, kuatnya iman terhadapnya. Qawiyul imanu biha. Biha ni balik kepada fikrah tadi. Dan fikrah tu tak kisah apalah. Kalau kita kata Islam, Islam lah. Kalau kita kata komunism, komunism lah. Socialism, demokrasi, whatever fikrah yang ada kat dunia ni. Dia kata secara, kalau kita tengok dia punya key ingredient yang akan memastikan kejayaan tu ada beberapa. Satunya, kuatnya iman terhadapnya. Dan kedua, watawaffur al-ikhlasu fi sabiliha, tersedia keikhlasan di atas jalannya. Maknanya ada orang yang ikhlas nak perjuangkan fikrah tadi. Yang ketiga, wasdadat al-hamasah laha, dan ada juga hamasah, semangat untuk perjuangkan fikrah tadi. Dan yang keempat, wa wajadal isti'dad allazi yahmilu ala tadhiyah wal amal li tahqiqiha. Ada kesiapan untuk berkorban serta beramal dalam mewujudkannya. So kalau di recap, satu gagasan tu, satu fikrah tu akan berjaya kalau ada kuat iman terhadap fikrah tadi, tersedia keikhlasan atas jalannya, semangat untuk perjuangkannya, dan ada kesiapan untuk berkorban dan beramal dalam mewujudkannya. Statement ni statement umum. Maksudnya dia valid untuk bukan hanya fikrah Islam, tapi apa-apa gagasan kat dunia ni. Kita akan perasan yang survive dan berjaya sampai ke atas tu, dia kena ada empat-empat ni. Maknanya ada orang yang yakin. Sebab kalau kita reflect pun, kalau satu perbincangan sebelum ni, biasanya orang bawa pasal macam mana komunisme boleh naik. Komunisme boleh naik. Siapa tahu textbook dia? Komunisme. Siapa yang asal menggagaskan? Sebab kalau kita kata Islam ni Quran, kalau Kristian Bible. Tapi kalau kita kata apa textbook asas sekali kalau kita kata komunisme? Tak tahu Pernah dengar Das Kapital? Karl Marx pernah dengar? Karl Marx pernah dengar. Now, Karl Marx tulis benda tu. Tapi selepas dia tulis, benda tu stay as a book until kemudiannya Lenin yang ambil benda tu dan bangkitkan manusia untuk kata inilah dia. Faham ke? So satu gagasan tu dia boleh jadi gagasan on paper,
Tapi bila macam mana dia jadi satu mainstream dan satu kuasa di dunia ni, bila ada yang beriman dengan tu, oh inilah jawapan kepada isu manusia ni kan. Dia kata sebab dia menentang apa yang lagi satu tu, yang kalau barat ni, apa lawan komunisme lupa dah, kapitalism. Dia kapitalism is another ideology kan, kapitalis. So komunisme ni kan, sosialisme dia macam sama rata apa semua kan. So dia kata yang ni orang yang kaya menindas apa semua. So dia kata sepatutnya so ada orang beriman dengan benda tu dan ikhlas, aku akan memperjuangkan benda ni dan semangat, dan kemudiannya ramai orang yang ready untuk berkorban semata-mata untuk benda tu. So cerita Lenin ni quite interesting lah. Sebab dia bukan penggagas idea tu, tapi dia yang mencetus uprising kalau kita kata di Rusia tu. Of course dalam konteks Islam ni, semua rasul tu of course dia dapat apa yang dia bawa tu daripada Allah SWT, dan dia, sebab tu kita nampak especially Rasulullah SAW, dia akan ada dua dimensi tu. Satu dimensi ideanya tu, satu dimensi macam mana nak bangkitkan orang untuk perjuangkan benda tu. So that's where dia akan bangkit. So keempat rukun ini, okay, tu first point kata-kata sunnatullahnya begitu. Tapi next point lah, kata keempat rukun ni naturally memang embedded sifat pemuda: iman, ikhlas, semangat dan amal. Sebab apa dia kata? Sebab dasar keimanan ni, bila kita mengimani satu-satu benda tu, adalah hati yang cerdas, dasar keikhlasan nurani yang jernih, dasar semangat perasaan yang bergelora, dan dasar amal adalah kemahuan yang kuat. Dan naturally ini kalau kita kata compare dengan budak-budak ataupun compare dengan orang tua, biasanya pemuda tu yang memang naturally dia semangat, naturally dia tak ada conflict of interest nak jaga kerjaya lagi ke apa kan. So dia macam once dia garap satu vision tu, naturally dia ada empat benda tu serentak. Dan sebab itulah sejak dahulu lagi sampai sekarang, biasanya kalau kita tengok apa-apa uprising, mostly antara core penggerak dia akan orang-orang muda lah. Kita tak kisahlah kalau mungkin dekat in our history, dalam world history ni, mungkin kalau kita kata Arab Spring kot yang rasanya fresh in memory, uprising kan. Kita tak sempat tengok benda yang lain tak kat dunia ni selain Arab Spring? Sempat kan? Arab Spring tahu apa? Kita dah sempat ke masa tu tak sempat tengok news lagi? Oh tak tahu Arab Spring tak ingat dah apa. Arab Spring tu ke Arab Spring pun tak tahu. Spring apa pula tu kan. So susah juga. Tapi sebab yang tu yang paling recent lah sebenarnya, Arab Spring yang masa Hosni Mubarak kalau kat Mesir tu. Lepas tu kan kebanyakan negara tu dia banyak diktator dan sebagainya tu jatuh kan. Of course pergolakan tu macam-macam lah cerita, tapi nak katanya point kat sini ialah any uprising tu biasanya akan ada core group orang-orang muda yang membelakangi benda tu. Now, so apa? Okay, yang so what ni saya yang tambah slide ni lah, sebab dia terus sama cerita. Tapi kalau kita baca benda ni, kenapa nak cerita benda ni? Conclusion dia ialah sebab dia address pemuda kat depan dia kan. Okay, so hakikatnya kalau apa-apa fikrah nak berjaya, gagasan nak berjaya, dia kena ada 4 syarat tu. Dan dia kata pula 4 syarat tu normally, naturally dalam jiwa pemuda. Hence, kewajipan korang lah, kewajipan anda lah, tanggungjawab anda lah untuk bangkitkan umat ini. Ini adalah amanah anda, ini adalah hak umat terhadap anda. So conclusion dia ialah kalau pemuda, especially dalam konteks Islam ni, pemuda Muslim, dia kena realise naturally mana-mana kebangkitan pun didasari oleh orang muda. Dan kalau kita nak mengharapkan Islam ni bangkit, kita lah orang muda lah kan. Jangan tunggu bila pacik-pacik nak tua ni nak buat. Kadang-kadang kita macam tu kan, tapi hakikat dunianya begitu orang muda. Oleh kerana itu, anda lah yang perlu maju menjadi penyelamat dan tunaikan hak umat dengan sempurna. Nah, wording yang Hasan Banna guna ni quite interesting lah, sebab once dia phrase kan begitu dia kata kebangkitan umat ni adalah hak umat atas anda. Word tu heavy sebab bila kata-kata hak, kalau suami isteri kan ada hak suami, ada hak isteri kan. Contohnya hak isteri nafkah daripada suami.
Bila kata hak, dia bukan pahala tambahan, dia bukan benda tu kan. Dia hak tu maknanya once tak ditunaikan, you are in the wrong. So kalau phrasing begini, dia kata macam orang-orang muda ni, umat ni ada hak kepada anda untuk anda actually yang bangkitkan realiti dia orang. So if you do not do your job, dan umat ni boleh tanyalah apa orang muda buat. That's it. So kebetulan kita ni pun insyaAllah hopefully rasa muda lagi lah. Rasa kita lah pemuda kan. Kan dia rasa dah mau lanjut dah. Okey, seterusnya okey, Al-Banna sebut benda ni di Mesir. Dalam realiti Mesir masih terjajah oleh British. So Al-Banna dia macam nak motivate lah. Okey, risalah Al-Banna yang ni specifically dia fluctuate antara stating a certain fakta dengan memotivasi something lah. So dia kata kat sini, ada pemuda kat dunia ni yang lahir dalam keadaan yang belah kanan tu, kanan, yang dalam kesenangan, yang mewah, yang menyebabkan dia state of being dia begitu. Dia macam, tak tahu bahasa kita apa, dia naik lemak ke apa, dia jadi macam tak aktif, dia jadi macam pasif dan sebagainya. Ada pula orang muda yang kebetulan lahir dalam keadaan negara tu memang bergolak, orang tengah berjuang dan sebagainya. Statement Al-Banna kepada orang muda masa ketika tu, dia kata korang semua ni beruntung lahir yang belah kiri tu lah. Maknanya dalam keadaan semua tengah semangat perjuangan apa semua tu, so korang terus absorb. Jadi quite interesting portion ni, sebab bila kita nak relate dengan kita macam aku yang belah kanan tu kan. Tak. So sebab tu lah macam ni kan. So dekat sini saya divert sikit lah daripada apa yang Hassan nak sebut, sebab audience dia begitu, audience dia belah kanan, kiri. So kat sini saya just tambah satu slide nak kata just because, sebab kerisauan dia ialah kita beralasan lah, tapi kita orang bukan macam tu, so janganlah harap kita nak berjuang kan. Tak, sebab kalau kita tengok para sahabat yang dibina oleh Rasul SAW sehingga mereka ke serata dunia tu, bukan semuanya kategori yang memang asalnya susah, dan ada je yang asalnya keluarga yang kaya dan sebagainya. Most famous biasanya Mus'ab bin Umair lah, yang keluarga bangsawan, keluarga kaya. Orang kata kalau dia lalu tu, orang dah tahu dia lalu sebab bau minyak wangi dia tu memang special lah. Orang kata, oh ini Mus'ab bin Umair. So nak katanya ada kategori itu yang berjaya juga Nabi SAW bina untuk mampu jadi level yang bukan calang-calang. Cuma point tadi tu Hassan Banna dia nak motivate orang depan dia lah kan. So ni hopefully still boleh motivate lah, maknanya regardless of kita memang susah dan dari kecil kita cekal dan apa semua tu, kita selama kita membesar ni macam tak berapa ni, hopefully dengan tarbiyah tu boleh mencetus juga kualiti-kualiti yang hebat. So jangan cari alasan lah, insyaAllah. So balik kepada apa yang benar tulis. Tu point yang pertama. So establish dah point yang pertama tu. Okay, so it's our duty untuk perjuangan umat ni. Tu point pertama. Hence wasta'indu ya rijal. Kat sini dia translate, bersiaplah wahai para pahlawan. Dia tak translate rijal tu jadi lelaki, sebab nanti jadi macam, sebab rijal ni bukan jantina tu. Biasanya kalau kata ya rijal tu mau kepada bila kata lelaki tu bukan lelaki jantinanya, tapi lelaki kekuatannya lah. So sebab dia nak generalkan, so dia translatekan jadi pahlawan. Okey, itu yang pertama. So kita kena bangkit insya-Allah. Poin yang kedua. Okey, Al-Banna dia tak tahu lah poin pertama, kedua, ketiga, dia satu karangan. Tapi anda just nak supaya clear transition di antara poin. Poin yang kedua dia kata, okey, alhamdulillah kalau semua dah semangat nak bangkit. Saya punya concern, Al-Banna punya concern. Dia kata kita baru nak awal bangkit ni, ada satu benda yang saya nampak, satu benda yang berbahaya lah. The biggest challenge fasa awal ni adalah dia ada satu perenggan yang panjang, tapi saya simplify macam ni. Agaknya apa? Bukan jangan ni just gambar dari Google berbagai ni kan, jangan kata grup tu ke apa kan. Tapi pun dia nak katanya anda berhadapan dengan ajakan yang berbagai, seruan yang berbagai. Oh jomlah cara macam ni, jomlah cara macam ni, jomlah cara macam ni. So bukan ajakan tu bermasalah, tapi dia kata
satu perkara yang dilihat ialah kita dah tak ramai, orang muda baru nak naik tak ramai, tapi bila dia terpecah-pecah akhirnya jadi kekuatan tu amat minimal. Dia tak terpadu hence nampak gaya macam susah nak achieve apa yang sepatutnya dia achieve So dia kata menyedari perkara ini, pengkajian pelbagai seruan tadi adalah perkara paling mendasar maksudnya jangan ikut buta, jangan main ikut-ikut, tapi really study apa yang dia ajak, kenapa, apa justifikasi dan sebagainya. Now, daurah-daurah yang kita siapkan dan kita bentangkan kepada antum semua ni adalah from our effort to explain kenapa kita buat kerja macam ni lah. From your perspective secara individu sebab at the end of the day, kalau kita kata at the very end of the day, setiap kita akan berhadapan dengan Allah SWT tu individu-individu even suami isteri pun dia tak boleh nak kata tapi suami saya tu dia macam sebab kita in the end any influence yang datang dari luar tu, sama ada kita ikut tak ikut, sama ada kita apa-apa it is on us of course. Kita tak cakap lah how to deal with different circumstances, tapi nak katanya sebab tu kita kena kaji, kita kena faham kenapa benda ni betul ke ni, ini ke yang Nabi ajar dan sebagainya. Even apa yang saya present kat sini jangan dia tak boleh dia accept sebagai okey kot, maknanya kalau betul sandarannya, kalau betul dan accept lah, kalau tak perlu dibetulkan insyaAllah. Dan from that perspective Al-Banna kata kerana itulah kewajipan saya untuk syarahkan buat kalian dengan ringkas dan jelas dakwah Islam pada abad ke-14 Hijrah. So Al-Banna kata given that it's my duty to explain apa yang sama pasal dakwah zaman sekarang ni for you to evaluate lah kan. So tu basically mukadimah besar dia kan. Sebab dia nak cerita, okay sekarang kita nak cerita pasal dakwah tu poin pertama Poin pertama tadi it's our duty untuk bangkit. Poin kedua, dalam macam-macam ajakan ni your responsibility untuk menilai lah betul ke ajakan ni dan sebagainya. Dan kat sini Al-Banna present, this is our presentation of what we do Da'watuna fil usr al-hadis, dakwah kita di era moden Kalau al-asr tu, kalau kita wal asr kan, biasa kita kata demi masa, tapi biasanya dalam penggunaan dia masa tu masa, macam kat sini era lah, era ke fasa dan sebagainya. Okey. Hanya ada satu fikrah yang bisa menyelamatkan. Okey. Untuk tidak ayat tu je panjang. So slide tu nak just ambil key phrase dia dan gambar tu menggambarkanlah. So dia kata hanya ada satu fikrah je yang sebenarnya akan menyelamatkan satu dunia ni, jadikan keamanan dan sebagainya. Basically dia refer kepada Islam lah. Dan ada satu fikrah sajalah juga yang akan menyelamatkan manusia dari segala kerosakan yang sedang berlaku dan sebagainya, which is of course Islam. Seteguh mana kita mengimani benda tu? Of course, dalam Risalah Banna dia menyatakan kita amat beriman hakikat tu. Okay, kita amat beriman bahawa Islam lah yang boleh menyelesaikan masalah umat, membuatkan orang jadi bahagia, menyebabkan orang keluar daripada kesengsaraan dan sebagainya. Kita amat mengingini benda tu setinggi gunung apa semua. Cumanya dalam slide ni saya rephrase sebab nak jadikan soalan lah. Kita kat sini yakin ke benda tu? How far are we convinced? Betul lah. Okay, kalau kita tengok orang-orang di negara maju negara barat, yakin ke bahawa dia orang perlukan Islam? Ke rasa macam okey je dia orang, lagi okey dia kita? Macam mana? Secara jujur dan ikhlas, pernah fikir benda tak? Kalau Al-Banna dalam risalah lain dia ada sebut dia kata dia dah menjelajah satu dunia, dah melihat manusia. Dia kata macam regardless of the physical appearance, manusia ni inside is suffering. Dan dia kata the only solution to that bukan based on, sebab kita kata based on dalil tu satu benda, tapi ni based on observation dan kita confident sungguh kalau dia dapat Islam dia insyaAllah akan bahagia. Faham ke? So itu kaitannya. Dan
if we actually have that, macam mana, the inferiority complex yang kita ada ni sebab kita tak yakin benda tu. Macam bila kita tengok orang yang maju kan, kita yakin ke dia macam dia perlukan Islam ni, ke macam okey dah kot kan, biar okey dah tu kan, bahagia je. So that's the starting point. Now if we are really convinced, betul-betul beriman bahawa, meyakini bahawa diorang perlukan, satu dunia ni perlukan Islam yang akan membahagiakan diorang, mengeluarkan diorang daripada masalah-masalah yang ada. Now yang tadi saya bagi contoh internal struggle sampai kenapa contohnya ada negara-negara yang suicide rate dia amat tinggi berbanding, kalau kita tengok umat Islam yang suffer macam tu juga, tapi dia tak jadi gitu kan, dia tak, maknanya ada benda internal yang tu kan. Kalau kita tengok aspek lain isu homeless, isu apa sebab at the height of economic crisis sebelum ni ada perbincangan ni. Dia kata, okay, pernah dengar cerita ni tak? Macam orang kata kalau alien datang ke bumi, dia akan tengok dua observation yang menarik, yang macam pelik. Dia kata on one hand ada banyak homeless people, orang tak ada rumah. Lepas tu dia tengok sebelah lagi, on the other hand ada banyak property yang tak ada penduduk. Now dia kata kalau alien fikir macam, bagilah dia duduk tu. Tapi in reality kita faham kan kenapa janda benda tu, sebab harga real estate tu dah jadi gila, orang ni tak boleh nak mampu dan sebagainya. So all those circumstances dia datang kerana sistem-sistem riba yang berlaku, apa semua tu lah, perbincangan yang panjang, yang if only dunia ni maknanya sistem Islam berjalan daripada dulu sampai sekarang, all of this problem will not arise. Of course sekarang ni dia akan jadi more complex conversation lah. Kalau kita kata Islam nak solve benda tu sebab masalah tu dah ada, maknanya nak mengubati lebih susah daripada mencegah kan. So that's another thing lah. So itu ilmuwan Islam kena fikir lah macam mana nak resolve, sebab problem dia dah jadi dulu kan. Tapi sebab isu riba ni dia datang lepas Islam tau di dunia. Okay, zaman Yahudi apa semua memang dia buat riba dah, tapi dalam skill yang ni, sistem perbankan riba ni dia datang maknanya masa Islam naik, lepas tu dia dah jatuh kan. Once barat sudah naik, kat situlah ekonomi yang sampai even khalifah pun dah start mengamalkan benda tu. So it's a sad reality of the world yang bila Islam tu tak establish dia punya sistem. Now if you are convinced of this, sebab itu fikrah ni berhak untuk dapat pengorbanan jiwa, harta dan segalanya, baik murah maupun mahal. Boleh terima ke point tu? Maksudnya if you are really convinced manusia perlukan benda ni, then benda ni deserve to get your sacrifice. Macam tu lah logik ni. Kalau kita kata dalam konteks yang humanly boleh faham, ibu bapa yang yakin benda ni baik untuk anak dia, tak kisahlah anak dia perlu dapat pendidikan or whatever, dia sanggup struggle demi anak-anak dia kan. Sebab dia kata benda ni penting untuk anak dia, hence macam mana, to secure that thing deserve my sacrifice. Macam tu lah. So dia sanggup sacrifice untuk anak-anak dia. So kalau kita tengok umat pun begitu, kalau kita yakin betul lah benda ni dia orang perlukan, then this should deserve our sacrifice lah. Dan kita sepatut rela untuk susah sikit ataupun susah banyak untuk bagi benda ni kepada dia orang. Fikrah tu apa? Fikrah tu adalah Islam. Okey, ini ayat poetik sebab dia punya tu keluar kelas. Dia macam, walaupun kita sebenarnya kalau kita faham dia nak sampaikan tu, tapi dia tak cakap faham cara olahan dia macam ni lah tu, inilah Islam tu lah benda-benda ni semua macam tu. So kalau tu lah memang quite interesting portion ni. Tak tahu adakah anda perlu pusing dia punya ni kan, sebab kalau kita ni macam dia cerita pasal apa ni, sebab dia tak, sepatutnya semua tadi Islam tu lah, Islam lah yang kita yakini ni kan. So fikrah itu adalah Islam yang tiada cacat, tiada kekurangan, tiada kesesatan, dan fikrah kita ni adalah fikratuna lihazal islamiyah bahtah. Fikrah kita ni adalah fikrah Islam yang pure. Bahtah ni macam dia tak bercampur dengan benda asing lain.
Alal Islam, tertakis di atas Islam lah apa yang kita ni tertegak. Wa minhu tastamid, dan daripada Islam lah dia derived. Walahu tujahid, demi Islam lah ia berjihad. Wa fi sabili i'la'i kalimah tu'mal, demi meninggalkan kalimah Islam lah ia beramal. Ni okey lah, bahasa-bahasa poetik so harapnya boleh faham lah. Fikrah kita ni, yang kita faham apa yang kita perjuangkan ni, memang Islam tu sendiri yang pure, dia derive daripada Islam tu sendiri. Kita berjuang apapun ni pun demi Islam, tak ada demi benda lain. Dan kemudian Al-Banna bawa ayat ni, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai din, dia tidaklah diterima. Okay, so that's the next point. Maksudnya cerita pasal gagasan kita ni Islam lah basically, bukan benda lain pun. Hanya nak kata gagasan Islam tapi olahan dia begitu. Namun realiti kini kita tahulah umat Islam dalam realiti kini, masa Al-Banna sebut tu lagilah dia very obvious, sebab semua negara Islam sedang terjajah. Kita zaman sekarang ni dia quite interesting, sebab kita in a phase that of course, unless kalau kita memang alihkan perhatian ke Gaza, ke Palestin, ke Syria dan sebagainya, kita akan nampak lah. Tapi banyak tempat lain, macam kalau kita tengok Dubai ke apa, macam okey je kan. So dia macam mungkin dia bagi setengah orang point ni tak se-obvious dululah. Maknanya betul ke umat Islam ni dalam keadaan yang amat suffering dan sebagainya. Dan persoalannya macam mana boleh jadi gini? Now, menyedari semua benda ni, oleh kerana itulah kan, apa yang kita perlu buat, apa yang dia cakap tu sebenarnya cuba digambarkan, anda cari gambar. Kita kena buat apa ni kalau based on gambaran yang dia buat ni? Kita lah yang kena bawa cahaya yang menerangi tu Maksudnya dalam realiti yang amat gelap ni, dan Islam lah yang boleh menerangi benda tu, sepatutnya kita lah tanggungjawab kita lah untuk bawa Islam ni untuk menerangi semua So dia reflect kepada, sebab Al-Banna tubuhkan ikhwan kan, dia kata. So kewajipan pertama kami ikhwan, first, menjelaskan kepada manusia akan ketentuan Islam dengan jelas dan sempurna. Ini adalah aspek nazari fikrah ini. Nazari itu apa? Boleh lah. Itulah susah nak translate direct Tapi aspek nazari lah, aspek maknanya fikrah ni from the perspective of kefahaman lah basically. Okay, so our responsibility is, umat Islam ni perlu faham Islam ni secara jelas dan sempurna ramai umat kita ni alhamdulillah dalam juzuk yang tertentu tu amat okey majlis khatam Quran ke mana, maknanya pengamalan tu dah baik Tapi bila kata jelas dan sempurna tu menyeluruh tu, maknanya ada angle lain sebenarnya yang masih perlu di top up dan kat situ sumbangan besar kita sekarang lah. Of course, bila ikhwan sebut benda ni, it's how many decades ago, dia tak macam sekarang Nanti kalau kita cover, sebab Al-Banna ada usul 20, ada yang cover usul 20. Bila dia cakap Islam tu syumul lah semua tu, it is something weird back then. Faham ke weird? It's something yang asing. Kita sekarang susah nak membayangkan macam mana konsep tu asing. Boleh bayang tak? Sekarang kita dari zaman sekolah pun kita kata Islam tu syumul kan, menyeluruh, sempurna, lengkap apa kan. Boleh bayang tak satu ketika dulu sebenarnya bila orang cakap macam tu dia macam kau cakap sebab dia Islam tu hanya difahami dalam konteks yang amat kecil. So bila kita kata pekerjaan ke apa, it's apa Islamnya gitu So hasil daripada pendakwa-pendakwa yang dulu dunia telah berubah. So at least konsep tu dah ni Kemudian kami akan minta mereka merealisasikannya, mengkondisikan mereka untuk laksanakannya dan bimbing mereka untuk amalkannya. Ini adalah aspek amali fikrah ini So bukan hanya kita nak berceramah bagi orang faham. So kat sini yang biasanya the bigger challenge sekarang penyebaran kefahaman secara umum tu alhamdulillah, kalau cakap dalam konteks Malaysia agak-agak pesat
Cumanya untuk pimpin dia orang actually boleh implement secara real tu mungkin masih banyak yang perlu dibantu kan. Kat sini dia sebut 3 benda lah. Kita minta dia orang realisasikannya. Rasanya minta ni dalam ceramah-ceramah di surah pun biasa dah. Pakcik-pakcik kena jaga anak isteri, berjaga tutup aurat ke apa. So permohonan tu ada. Cumanya nak conditionkan mereka untuk actually boleh lakukan sampai berjaya dan bimbing mereka untuk amalkan tu, kadang-kadang setengah orang tak dapat support tu Dia dapat demand tu, oh kena ni kan, tapi aku tak kerti nak buat macam mana dan sebagainya. Tidak ada maksud di sebalik semua itu selain mencari redha Allah, menjalankan kewajipan dan membimbing manusia. So ni Al-Banna kata, we do all this tak ada ulterior motive lah. Kita tak dapat power apa sebenarnya. It's purely untuk cari keredaan Allah, jalankan kewajipan dan bimbing manusia. Kami akan berjuang realisasikan fikrah kami. Kami akan berjuang untuknya selama masih hidup. Kami akan ajak seluruh manusia kepada Islam, curahkan segala sesuatu di jalannya. Dengan demikian, kami akan hidup mulia atau mati terhormat. Ini antara dia akan shift kepada slogan Ikhwan So maksudnya we will do our best for this cause. Dengan itu syiar abadi kami ialah Allahu ghayatuna wa rasul za'imuna wal Quran dusturuna wal jihad sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Pernah dengar ke 5 benda ni? Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami, Rasul. Okay, dasarnya yang agak famous Rasulu Qudwatuna kan, Qudwah. Tapi kat sini word yang digunakan tu tinggi sikit lah, macam Rasul pemimpin kami Al-Quran, sebab Qudwah tu contoh teladan. Kalau pemimpin tu actually pemimpin kami di depan. Wal Quran dusturuna, Quran lah perlembagaan kami. Jihad sabiluna, jihad jalan kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, maut di jalan Allah, mati di jalan Allah tu adalah cita-cita kami yang tertinggi. Okey, faham apa yang nak sampai sekarang? Okey, now, so macam disebut tadi, dia selang-selikan antara sampaikan poin yang patut difahami dengan some form of motivasi. So disebut Allah telah muliakan antum semua, Allah telah muliakan anda semua. Kenapa? Allah telah menetapkan kedudukan kalian sebagai pemimpin dan guru seluruh alam. Dan dibawa beberapa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Dan lagi satu ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini portion of ayat dia. Dan demikian kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. So macam ni dia kata mengangkat kalian So based on ayat tu, kita umat Islam ni adalah pemimpin dunia. Faham pemimpin tu dalam konteks kena pimpin orang kepada ajaran Islam tu lah. Yakinilah hakikat ini. Walaupun musuh kalian mahu kalian merasakan sebaliknya, walaupun secara zahir mereka nampak lebih gah dengan dunia yang mereka ada. So ini adalah isu umat Islam yang besar sebenarnya. Dalam konteks on one hand, tak kata nak kata konon-konon, tapi secara akidahnya kita rasa Islam ni tinggi, Islam ni hebat dan sebagainya. But on the other hand, sebenarnya kita masih rasa inferior. Dalam konteks nak bawa Islam tu, kita still rasa kecil banding apa yang kita lihat di barat Kalau kita ambil konsep maknanya seseorang yang convince dia ada benda yang orang depan dia tak tahu dan dia nak deliver benda tu, naturally dia akan very confident ke dia very low confident? Sebab macam kalau guru yang memang dia dah master syllabus segala benda nak ajar, dan budak-budak tu tak pernah cover benda tu, ada tak? Faham ke? Ada ke guru yang macam tak agak-agak, macam tak confident? Dia confident je nak deliver benda tu kan. Dia tak rasa dia lebih rendah daripada murid-murid from that perspective Tapi umat Islam nak share Islam tu dengan orang lain, perasan tak? Dia jadi macam, siapalah aku ni?
Maknanya apa yang kita tahu tu, apa yang kita ada tu, kita tak rasa menyebabkan kita ada something yang dia belum ada dan kita di posisi itu untuk memberi. Yang kita sentiasa rasa macam ya ke? Betul ke? Kalau kita sembang dengan non-Muslim ada rasa macam confident, macam ni ada benda lain tak? Benda dunia yang kita kadang-kadang kita somehow kita tahu benda tu dan kita passionate untuk share. Tak tahulah, kita balik kampung ke apa, kita baru tahu, tahu tak ada apps ni yang boleh selesaikan masalah kita. Maknanya macam nak cerita boleh. Kalau once kita convince benda ni the information nilainya tinggi, yang macam orang dia tak tolong kan, dia naturally kita become confident untuk cerita benda tu. Dia berbeza dengan benda ni, aku pun tak tahu sebenarnya okey tak okey ni. So faham? So benda tu kalau kita reflect dengan Islam, kadang-kadang menjadi satu soalan lah, kita yakin ke Islam ni ke macam ya ke Islam ni okey ke? So that's the question in ourselves. Dan apatah lagi bila dia relate dengan ni, Allah dah kata umat Islam ni dengan Islam yang dia ada, dia sepatutnya jadi guru kepada alam. Hence we should be in the position of confidence. Walaupun kita tengok dunianya apa hebat tu, tapi kita bukan merendahkan dia. Maksudnya macam ni, from another angle, dengan kehebatan dunia yang dia ada tu, kalau dia ada Islam ni, maknanya dia can go further lah kan. Kita yakin Islam tu yang maknanya yang dia perlukan, yang dia kekurangan. So wahai para pemuda, perbaharuilah iman kamu, tetapkanlah ghayah ataupun tujuan kamu dan ahdaf kamu. Okey, ni word Arab Ghayah, biasa dengar ghayah tu nak. Ghayah ni matlamat lah, tujuan. Ahdaf ni objektif. Ahdaf ni jamak objektif. Hadaf biasa kalau biasa dengan hadaf tu objektif. Ahdaf tu jamak dia. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan iman. Buah dari keimanan tu insya-Allah akan lahirlah kesatuan, dan daripada kesatuan tu akan datanglah kemenangan gilang gemilang. Kalau kita tengok sirah pun begitu Yang ditanam awal tu iman, dan iman tu lah yang macam men-trigger ukhuwah, kesatuan yang bukan salah. Maknanya muhajirin datang, ansar muhajirin ansar baru jumpa pun sebab iman tu lah, maknanya persaudaraan dia bukan salah, dan dari situlah datang kekuatan yang bawa kepada kemenangan. Oleh kerana itu, berimanlah kalian, eratkanlah ukhuwah, bekerjalah, setelah itu tunggulah kemenangan. Of course tu ayat motivasi lah. Bukan kata kenapa tunggu je ni, dia kata tunggu, bukan kata tunggu je tak. Maknanya bila kita kerja, insya-Allah kemenangan tu it's only a matter of time, insya-Allah. Now, seluruh alam sedang menanti penyelamat untuk tiba. Penyelamat itu tidak lain hanyalah risalah Islamiyah, dan kalianlah pembawa obor risalah tersebut. Kalau kita in the condition yang kita perasan ada orang in need of help, yang ni agak, ini dire need lah kalau orang tengah lemas dan kita reti berenang, adakah kita teragak-agak untuk siapa saya nak tolong dia, macam dia tengah apa kan? So kalau tu again nak reflect dengan Islam tu lah, maknanya kita nampak dia struggle tak ada Islam kan, siapalah saya nak dia sepatutnya apa pula gitu kan. Now, maza nurid. Bila dah faham semua benda tu, maknanya bila kita kata ikhwan, itulah essentially dia. Bila kita kata kita bawa dakwah apa semua, is the from that perspective. Now, kat sini later part ni dia banyak nak address some questions that arise from the society. Sebab ikhwan ni dia at the stage dia dah start dakwah tu quite some time, dan bila group dia dah membesar, orang dah start tanya, ni geng apa ni kan? Apa dia nak ni? So ni basically jawapan dia. So bila kita cover ni, dia akan ada benda yang agak contextual dalam reality tu. Okey. Sesungguhnya manhaj Ikhwanul Muslimin itu memenuhi tahapan-tahapan yang tertentu dan langkah-langkah yang jelas. Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan faham benar wasilah untuk merealisasikannya. So ni dia declaration dia. Based on semua yang kita cakap tadi pasal Islam semua tu, cara kita kerja kita ni, manhaj tu basically metodologi. Metodologi kita ni ada tahapan dia. Kita very clear tahapan-tahapan tu. Kita very clear apa cara nak capai benda tu. Yang pertama, kita akan bina rijal yang muslim dari segi fikrah dan akidah, yang muslim dari segi akhlak dan perasaan, yang muslim dari amal dan perilakunya. Ini adalah
aspek takwin fardi. Takwin tu pembinaan, fardi tu individu. So dia kata first, kita akan settlekan individu supaya dia betul-betul Islam dari sudut fikrah, akidah, akhlak, perasaan, amal, tingkah laku dia. Next, second, kita akan bina pula rumah tangga yang Muslim dan juga sama dari sudut fikrah dan akidah, akhlak dan perasaan, amal dan perilakunya. Untuk itu kami akan beri perhatian kepada wanita sebagaimana kepada lelaki dan kepada anak-anak sebagaimana kepada pemuda. Ini adalah takwin usari. Usari itu usrah lah. Daripada usrah maknanya keluarga, pembinaan keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan bina masyarakat yang Muslim dari segi fikrah dan akidah, akhlak dan perasaannya dan amal dan perilakunya. Untuk itu, kita akan berusaha untuk sampaikan dakwah, tak kisah. Kita akan tembus semua rumah, semua tempat. Kita akan pastikan yang kita bawa ni mudah untuk orang faham. Dan kita tak akan sia-siakan potensi dan sarana. Masuk TV lah. Radio lah, akhbar apalah. So ikhwan masa tu dia dah ada akhbar sendiri dan sebagainya. So itu yang ketiga. Kalau kita perasan, dia bukan just kata apa yang kita harap berlaku, tapi dia ada juga highlight kind of the means yang kita akan guna lah. Ataupun kalau yang nombor 2 tadi, kalau kita serius pasal pembinaan keluarga, so dia bukan isu lelaki je lah, perempuan pun je, anak-anak pun je. Yang ni maksudnya kalau betul nak settlekan masyarakat, dia kena sampai kepada semua orang dalam masyarakat lah. Yang dia tak boleh just harap orang datang masjid saja kan. So kena sampai ke semua tempat supaya semua orang dapat. Nombor 4, kita nak pemerintahan Islam yang bisa, bahasa Indonesia, bisa memimpin bangsa ini menuju masjid. Bersama bangsa ini, ia memimpin manusia kepada hidayah. Now, kat sini dia ada quite interesting wording yang dia guna dalam konteks Mesir kita untuk refer kepada, kalau kita perasan kat sini dia cakap pasal bangsa dan dia cakap pasal manusia. Bangsa tu mau kepada reflect kepada orang Muslim, manusia tu the rest. So point dia kata sepatutnya pemerintahan Islam ni boleh pimpin orang yang tersedia Muslim ke masjid tu, maknanya actually amalkan Islam fully. Dan dengan bangsa tu maknanya pemimpin dan umat Islam tu sepatutnya bimbing manusia lain semua kepada hidayah. That's quite interesting framing of tugas pemimpin lah. Maknanya dia kata pemimpin Islam ni sepatutnya boleh bawa, in other words kalau bahasa kita, bawa umat Islam ni betul-betul amalkan Islam, dan jom sama-sama dengan umat Islam ni kita dakwahi orang lain. Nombor 5, next, kita akan pastikan bergabungnya setiap jengkal negeri-negeri Islam, setiap jengkal tanah yang di dalamnya ada seorang Muslim, itu semua adalah watan kita yang kita akan merdekakan, bebaskan dan persatukan. Especially yang keadaan masa disebut tu, banyak umat Islam yang negaranya dah officially bukan Muslim sebab dah dijajah dan sebagainya. Setiap Muslim akan dilindungi. Faktor kesukuan tidak boleh lebih kuat daripada faktor iman, faktor bangsa. Seterusnya nombor 6, panji Allah akan kembali berkibar tinggi di seluruh wilayah yang pernah seketika menikmati kebahagiaan dengan Islam. So sebenarnya kalau kita tengok sejarah, Islam pernah sampai ke Spanyol, tapi sekarang kita tengoklah kalau kita pergi Spanyol, berapa ramai yang tinggal Muslim. Dan ramai je sebenarnya kalau orang kat situ yang lineage ni, kalau kita trace pernah Muslim satu ketika dulu. So that's from kita punya perspektif, sepatutnya kita rasa macam satu benda sedih yang kita kena revive balik. Dan terus last kali kita akan deklarasikan dakwah ini ke seluruh alam, sampaikan kepada sekalian manusia, memenuhi seantero bumi dengan ajarannya. Dan dipetik phrase daripada Al-Quran, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Maknanya end result dia ialah tak ada lagi fitnah di atas muka bumi ni, dan din, agama tu ataupun cara hidup tu semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu gambaran stages of amal. Now, just mungkin selingan sedikit. Hatta la takuna fitnah, bila cakap tak ada lagi fitnah, semua faham apa yang dimaksud. Sebab bahasa Melayu punya fitnah tu dia berbeza dengan bahasa Arab punya fitnah. Tahu ke benda tu? Sebab bahasa Melayu punya fitnah ialah kita tuduh orang, tuduhan yang salah. Fitnah, kalau kita cakap pasal orang salah. Fitnah dalam bahasa Arab apa? Ujian. Maksudnya tak ada lagi ujian. Okay, betul. Dari segi bahasa, dari segi umum tu, fitnah tu basically ujian. Tapi dalam konteks istilah Quran, bila dia kata
Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah tu refer kepada apa? Takkanlah semua ujian. So dia ada konteks spesifik yang dia refer kepada apa? Pernah dengar? Antara okey, kalau kita baca tafsir dia akan banyak macam-macam lah. Ada yang kata syirik apa semua tu antara benda. Tapi in other words apa nak kata kalau dalam ayat yang okey, first al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat tu menjustify, kalau kita baca ayat tu dia tengah-tengah Allah kata kena pergi perang. Sebab apa? Sebab fitnah tu lagi dahsyat daripada membunuh. Kenapa Allah kata benda tu? Sebab para sahabat dia tertanya satu benda, kalau kita perang ni kan banyak akan ada orang terbunuh. Bukan ke benda tu tak elok? Tapi Allah kata fitnah yang dibiarkan terus berluasa tu lagi dahsyat daripada terpaksa ada terbunuhnya orang bila perang tu. So contoh bila kata Islam ni pergi pada Rom, Parsi dan sebagainya ialah pemerintahan yang kufur tu yang menyebabkan negara dia macam tu. Fitnah itu lebih dahsyat daripada kita terpaksalah menyingkirkan kerajaan Rom tu. Ada peperangan yang menyebabkan orang terbunuh, tapi rakyat dia akan dapat nikmatan Islam, nikmat daripada Islam, rahmat dan sebagainya. So itu essentially begitulah bila kita kata fitnah. Kalau dalam konteks ayat yang tertentu, ayat yang spesifik masa para sahabat tu, dia kata macam umat Islam yang di Mekah tu kan diusir semata-mata kerana keimanan dia orang, etc. So inilah fitnah yang tak sepatutnya berlaku. Dan bila benda tu dibiarkan, itu lebih dahsyat daripada membunuh. Membunuh tu dalam konteks perang yang menyebabkan al-qatl tu kan. So dia kalau kita faham konsep tu, hence kita boleh appreciate kalau kat Palestin tu satu quite interesting discussion lah. Kenapa datangnya ijtihad yang dirasa apa yang dia buat tu akan melibatkan ada orang terbunuh, tapi dia kata itu kemudaratannya lebih kurang daripada dibiarkan apa yang sedang berlaku. Tu ada perbincangan dia lah. Tapi kalau kita konteks dalam konteks yang umum tu begitu juga dalam konteks sirah pun begitu. Kenapa peperangan tu berlaku? Sebab otherwise kalau dibiarkan dia orang tu bermahajarillah, fitnah itu tu. So bila kata hatta la tuqad fitnah ni, dia dah jadi rahmatan lil alamin lah. Sepatutnya umat dah tak rasa ada penjenayah, perompak apa semua tu, itu dah dihapuskan. Tiap tahapan tadi ada langkah dia tersendiri, perincian dia, sarana-sarananya yang tersendiri. Namun di sini kita hanya paparkan secara global tanpa perpanjangkan huraian dan rincian. So dia kata kat sini kita just declare we have all the details of semua tahapan tadi tu. Tapi kat sini kita just declare secara global macam tadi, nak katanya we have all those. Kita bukan just tak tahu nak buat apa, kita bukan just berslogan nak nak Islam, nak syariah, dia bukan just slogan, bukan just sama kopi kan, tapi we have all the methodology. Kat sini we just present in global to relay we have all those. Now, so again dia fluctuate antara benda ni dengan motivasi. So kalian tidak lebih lemah daripada generasi sebelum kalian, yang dengan perantaraan mereka Allah buktikan kebenaran manhaj ini. So ini pun another thing. Kita ni always inferior. Macam bila kita cakap kisah sahabat, kita always kata tapi itu sahabat kan, kita ni so Al-Manar sebenarnya quite interesting. Dia kata by definition you are not lesser than the previous generation, yang dengan manhaj yang sama, sebab dia apply the same thing yang kita nak apply ni. Dengan apply yang benda ni lah Allah buktikan maknanya dengan buktikan kebenaran apa semua ni. Maka janganlah merasa tak berdaya, janganlah merasa lemah. Okey, pampangkan di depan mata kalian firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran ayat 173. Okey, kat sini saya tak letak translation, tapi okey, allazina basically mereka yang qala lahum dikatakan kepada mereka, annas oleh manusia, sekolong manusia, innan nas sesungguhnya ada manusia lain, qad jama'u lakum tengah berkumpul untuk kamu ataupun untuk serang kamu,
fakhshahum, maka takutlah dia orang tu. Fazadahum imana, tapi dia tak takut, tapi iman dia naik. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan dia kata cukuplah Allah sebagai pembantu dan pelindung dan sebagainya. Okey, siapa tahu ni kisah apa? Ayat ni turun masa bila? Clue dia surah Al-Imran lah. Tahu tak, surah Al-Imran ni ada banyak ayat pasal perang yang satu perang. Tak tahu. Ni masa perang Uhud Okey, perang Uhud kita tahu apa yang berlaku. Basically berlaku peperangan, umat Islam dah diambang kemenangan, tiba-tiba kesilapan berlaku bila umat Islam pemanah daripada bukit tu turun. Dalam sekelip mata kalau kita bahasanya, bila Khalid Walid nampak peluang tu, dia pusing, dia naik atas bukit tu, hence tiba-tiba umat Islam daripada kemenangan tiba-tiba dalam keadaan yang kucak-kacir dan basically kekalahan lah. Ramai yang syahid, Nabi cedera dan dia terpaksa escape dan sebagainya. Itu yang berlaku. Tetapi walaupun ramai syahid apa semua tu, peperangan tu dia disperse basically bila umat Islam berjaya divert, Nabi diselamatkan apa semua, dia divert, dan orang Quraisy ni basically dia balik ke Mekah dan umat Islam balik ke Madinah. Cumanya masa balik, on the way balik tu, orang Quraisy dia sembang lah, dia kata jap, bukan kita sebenarnya nak pukul dia orang habis sampai habis ke? Sebab walaupun menang, tapi dalam keadaan bila kata 80 syahid ke apa, umat Islam masih beratus-ratus lagi kan. Bukan kita asalnya kita nak pukul habis lah kan. Ni kena, so berlaku pembincangan kat situ, kita kumpul lagi balik tentera yang lagi ramai, jom kita serang balik. Umat Islam pula yang cedera parah ni balik sampai Madinah, dapat berita tu yang bila kata-kata qala lahumun nas, sebab ada sebenarnya dia kalau kita baca sejarah dia macam cywar lah. Ada orang dagang yang lalu sini, so orang Quraisy ni kata, kau cerita kat dia orang, kita tengah kumpul lagi armada tentera yang lagi ramai, kita akan serang, so biar dia cuak kan. So dia sampai sini dia beritahu lah, dia orang tengah kumpul lagi ramai tu. So qala lahumun nas tu yang orang tentang, innan nas tu yang orang kat Mekah kan, innan nas qad jama'u lakum, dia tengah kumpul lagi ramai nak serang kamu. Online ni tak ada orang pun. Okey, tujuan dia nak bagi takut lah, fakhshahum, takut lah korang ni, cuak lah kan. Tapi respon dia apa? Fazadahum imana, iman dia naik dan kata cukuplah Allah sebagai pembantu pelindung kita. Boleh bayang tak senario tu? Sebab dia bukan dalam keadaan biasa, dia dalam keadaan baru faham, moral apa, baru kalah perang dalam keadaan cedera ni, tak sempat berubat lagi ni. Dia lain macam lah kalau kita kata kita balik Muhayyam pun dah tak larat, jom kita buat program lagi kan, tunggulah kan. Tapi itu respon dia. So Al-Banna bawa ayat ni kata macam kalau rasa lemah apa ayat dia tadi, pampangkanlah di depan mata kalian firman ni. Kalau rasa lemah, letak depan mata ayat ni, reflect balik apa yang berlaku pada para sahabat dulu, semangat dia macam ni. So insyaAllah kita akan bina diri kita sehingga kita menjadi Muslim yang sejati. Kita akan bina rumah tangga kita sehingga menjadi rumah tangga Muslim yang sejati juga. Kita akan bina bangsa kita ataupun masyarakat kita sehingga menjadi masyarakat yang betul-betul Muslim. Kita akan terus melangkah hingga ke penghujung perjalanan. Dengan izin Allah kita akan sampai ke tujuan, kerana Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya. Ini keyakinan kita. Memang Allah in the end dah janji pun akan menang pun. Untuk itu kita telah persiapkan keimanan yang tak mungkin goyah, amal yang tidak mengenal henti, siqah ataupun keyakinan kepada Allah yang tidak akan melemah, dan jiwa yang menganggap hari paling bahagia adalah hari pertemuan dengan Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Okay, so to the declaration of kita punya vision, kerja kita akan sampai mana, dan we will terus bekerja sampai basically ending kita either one or the other lah. InsyaAllah kita akan lihat kerjaan tu, ataupun kita akan mati atas syahid atas jalan ini. Okey, dia masuk kepada seterusnya, manhum al-ikhwanul muslimin. So ni nama makin teknikal yang spesifik lah. So orang tanya, ikhwan ni siapa kan ni kan?
So dia ada cara dia jawab. So dia kata, ada orang tanya, set-set ni yang membataskan diri dalam wilayah ibadah yang sempit ke? Ni set-set yang duduk berzikir je kan? Jawapan dia, sedangkan generasi Islam tidak pernah mengenali Islam dalam bentuk itu. This is quite interesting way of answering. Dia bukan kata, mana ada kita macam tu. Tapi dia macam, kau ni yang set-set ibadah sempit, zikir tu juga kan? Contoh kan? Tapi ayat dia taklah kata zikir tu. Dia kata, yang macam tetap naik ni kan? Dia kata, sedangkan umat Islam terdahulu mana faham Islam macam tu? So that in itself menjawab soalan tanpa dia mempercikan aku mana ada dia macam mana. Dia kata mana daripada awal umat Islam tak memahami begitu. Adakah dia orang ni yang jengkel dengan watan dan wataniah? Sebab ni satu isu juga dan ada grup yang Muslim yang amat allergic lah, kita ni apa negara-negara watak apa yang nasionalisme dan sebagainya. Sebab fasa dia tu kan fasa nation state menjadi satu realiti, dan adakah kau ni allergic dengan benda ni? Muslim adalah yang paling ikhlas pada watan mereka. So jawapan dia begitu. Dia kata bahkan Muslim lah yang paling ikhlas pada watan mereka. Namun asas wataniah Muslim adalah akidah Islamiah. Tu jawapan dia begitulah. Dan maksudnya tidak ada orang yang lebih ikhlas, lebih sayangkan tanah air mereka melainkan Islam, melainkan Muslim. Tak ada Muslim yang tak sayangkan tanah air. Cumanya asas kasih sayang dia tu bukan purely bangsa lah kan, dia dilandasi oleh akidah. Adakah dia orang ni yang jenis saya malah dan duk rehat, duk lena, sedangkan ikhwan menyeru Muslim untuk menjadi pelopor kepada segala sesuatu? Kalau siapa yang familiar dengan ada yang pernah dengar Fiqh Sunnah, buku Fiqh Sunnah? Sebab kalau Fiqh Sunnah Syed Sabik tu, sebab Al-Mana yang minta dia, umat Islam perlukan kan, pasal fiqh dan sebagainya. So dia ada benda-benda yang memang orang yang dia assign untuk excel dalam satu benda tu untuk kepala umat. Okey. Adakah dia orang ni yang jenis set-set yang seru kepada fanatik golongan kelompok kita je betul dan sebagainya? Islam memberi perhatian kepada ikatan kemanusiaan, berlaku adil dan saksama. So first dia establish dulu. Islam beri perhatian kepada ikatan kemanusiaan, berlaku adil sama manusia dan saksama. Namun begitu, kita tak akan beli kesatuan ini dengan iman, akidah dan kemaslahatan Muslim. Maknanya dia still ada boundary lah. Maknanya kita akan jaga apa word dia tadi, keadilan semua, kesamaan untuk semua. However, dia ada border yang macam just untuk kita bersatu dengan semua orang, tak akan sampai menggugat akidah, tak akan sampai menggadaikan umat Islam lah. Dan sampai penutup ayyuhas syabab, wahai pemuda, di atas kaedah-kaedah yang kukuh inilah kami ajak anda semua, kalian semua. Jika kalian yakin dengan kebenaran fikrah kami ini, kalau convince dengan apa yang kita present, dan mahu mewakafkan segala potensi untuk keyakinan kalian, kalau betul-betul convince dan yakin dan nak wakafkan potensi masing-masing untuk keyakinan tersebut, itu insya-Allah adalah lebih baik untuk anda semua sendiri, dunia dan akhirat. So itu ajakan dia. So basically the whole risalah ni ialah risalah mengajak jom kita sama-sama buat kerja, essentially. Dan dia punya naratif tu itulah, maknanya sedarkan, kalau ingat balik first kali, it's your duty, umat ni menandakan anda lah yang ada potensi ni. Dan kemudian concern dia ialah banyak orang tengah ajak ni kan, so you kena kaji betul-betul apa semua ni, dan dia present, inilah kami, inilah gagasan kami, asas dia apa semua tu, dan kami clear jalan ke depan ni macam mana. Bukan semangat nak buat kerja tapi tak tahu bagaimana. Kami clear ada metodologinya, dan if you are convinced, jom bersama kami. So that's basically risalahnya lah, dan it's essentially the same essence yang disampaikan dalam daurah kita ni lah. Maknanya kita nak sedarkan kita ada tanggungjawab yang besar, sedar atau tidak kan? Umat di luar tu macam ni I think kebanyakan kita Muslim yang sedar, sembang kopi tu kita dah terlahir benda tu, faham ke? Maksudnya itulah kan bagus kalau maknanya kita dah sedar ada isu, ada benda yang perlu diselesaikan dan sebagainya. The only thing missing biasanya ialah
jom lah kita buat something. Dia biasanya habis kat sana tu lah. Sedih kan? Sedih. Dia dah habis kan. Point kat sini yang dia, so let's do something. Let's do something, and additionally we have the blueprint, we have the ni. Jom sama-sama kalau yakin. Ada sebarang soalan? That's the first part of today punya sesi pembincangan risalah ni. On what is have been presented, ada sebarang soalan ke? Tadi ada satu dia yang kata macam okey, macam halangan kita ni sebab dia ada banyak group, ada keseluruhan. So benda yang paling kita kena buat adalah evaluate. So dalam satu maksud dia seruan macam contoh, okey, even Kristian kan ada dia punya side mau balik sesuatu yang buat kerja. Okey. So maksud dia grup antara religion ke dalam Islam pun ada grup ni. Within Islam. Sebab kalau agama lain tu dia dah terbukti kesalahan. Sebab dekat risalah ni kan audience dia, so tak tahu dia audience. Oh, okey. Okey, konteks Mesir ni 90+% Muslimah. Dia bukan macam Malaysia yang 60% je kan. So kalau kita bercakap kat umum, tendensinya adalah non-Muslim itu. Tapi kalau Mesir ni non-Muslim tu very minority yang amat, tak sampai 10%. So generally speaking, Muslim lah yang biasanya depan dia tu. Clear? Ada lagi soalan?